Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram kita pada kali ini agak panjang dan kisah seram ni boleh tahan remang lah juga. Yelah, tengok tajuk pun santau. Siapa yang tak takut kan? Kesantauan apakah ini? Tiba-tiba jadi Papa Zola pula, Mama Zola ni ha. Okey, kisah ni disyairkan oleh salah seorang hamba Allah yang bernama Syah. Katanya memang banyak sangat kisah seram yang berlaku dalam hidup dia ni. Sampaikan dia sendiri pun dah jadi lali dah. Dah terbiasa sangat dah. Jadi kisah yang dia nak sharekan pada kali ini adalah kisah seram yang berlaku masa hari perkahwinan abang dia. Yang mana ada orang yang busuk hati pergi hantar santau dekat keluarga dia orang. So, tak payah nak lengahkan masa, dah sedia? Jom kita mula. Okey, keluarga Syah ni berasal daripada Kelantan. Dan dia ada satu banglo yang besar kat Kelantan sana. Dah tu perkahwinan abang dia nanti akan diadakan dekat banglo sana lah. Banglo tu sebenarnya diorang jarang sangat duduk. Tapi banglo tu dijaga oleh nenek dan juga atuk diorang. Yalah, sebab keluarga Syah ni sebenarnya dia tak menetap dekat kampung tu. Dia menetap dekat luar, sama ada luar negeri macam itulah kan. Macam biasalah atas faktor kerja. Ada anak-anak adik-beradik dia tu yang dah belajar dekat luar. Jadi tak ada siapa pun yang tinggal dekat kampung tu kecuali nenek dan juga atuk dia. Nak dijadikan cerita, masa tu diorang sekeluarga ni semua balik ke kampung untuk buat kenduri perkahwinan abang dia lah. Jadi bila dah saudara mara, sepupu sepapak semua dah berkumpul, diorang ni pun start lah buka kanopi, rewang kan, bersih-bersihkan apa yang patut. Dan 2 hari sebelum majlis tu berlangsung, malam tu semua benda dah siap dah. Pelamin dekat ruang tamu dah pasang, kanopi semua pun dah pasang, dah hias semua kan. Yang tinggalnya satu je, bilik pengantin. Katanya malam tu orang-orang tua ni semua ada dekat tingkat atas sebab dia orang semua macam sibuk lah untuk pergi hias bilik pengantin sana. Dah tu dalam masa sama juga dia orang nak kena tukar pintu bilik pengantin tu. Jadi Syah dengan sepupu sepapak dia yang masa tu kecil lagi, dia orang main-main lah dekat pelamin sana kan. Katanya masa tu dia memang excited lah, boleh duduk atas pelamin, konon main kahwin macam tu lah. Dah tu masa diorang tengah syok-syok main-main tadi, abang dia pun datang. Dah pergi bentang toto dekat sana, tidur. Sebab masa tu diorang ni semua, abang dia dengan pakcik-pakcik dia, tak siap pun lagi hias bilik pengantin. Dah tu pintu yang diorang nak pasang tu pun tak siap lagi. Jadi abang dia tadi pergi tutup lampu, lepas tu naik dekat tingkat atas balik. Masa tu yang tinggalnya lampu yang colour orange tu je lah. Jadi sebab Syah ni kan macam budak-budak lagi masa tu, so dia ikut je lah apa yang abang dia cakap. Cuma dia orang tak tidur pun. Dia orang duduk sembang, lepas duduk main guling-guling dekat kapet pelamin sana. Jadi jam pada masa tu menunjukkan pukul 2 pagi. Dan tiba-tiba dia orang terdengar ada bunyi kecoh-kecoh dekat bahagian atas tau. Katanya tiba-tiba je pintu yang dia orang nak pasang pada masa tu tak muat. Padahal dia orang dah ukur siap-siap dah. Macam mana boleh tak muat tu? Dah tu dia pun try lah adjust kan. 2-3 kali punya adjust pun tak muat-muat juga. Lepas tu last kali dia orang tawakal, dia orang cuba dan boleh muat. Tibalah hari perkahwinan, hari bersanding semua kan. Katanya hari tu Alhamdulillah semuanya okey, smooth je, berjalan lancar. Sampailah petang tu orang pun dah beransur tak ada, dah perlahan-perlahan balik. Dah tu macam biasalah, pengantin mestilah ada sesi photoshoot kan. Photoshoot dekat dalam rumah, dekat pelamin sana. Lepas tu photoshoot kat outdoor. Carilah tempat-tempat macam mana je cantik macam tu kan. Dan katanya tak tahulah kenapa dengan mata kameraman ni, dia macam tertarik sangat dengan rumah usang yang ada bertentangan dengan rumah dia orang. Katanya dekat situ cantik sangat kalau kita photoshoot. Dah tu, yelah nanti dia akan edit biar nampak macam panorama-panorama sikit kan. Suka hati je lah panorama. Jadi abang dia tadi pun, iyakan lah. Yelah mata kameraman ni kan tak sama dengan mata kita biasa ni. Diorang lagi nampak angle mana yang cantik, bahagian mana yang cantik kan. Jadi lepas asar tu, diorang semua dah siap dah photoshoot. Dan yang lain pula, orang rewang ni sibuk duk kemas pinggan mangkuk semua. Syah dengan sepupu sepapak dia pula, diorang semua pergi melepak dekat tingkat atas. Katanya masa tu diorang tengah main Monopoly. Dan Syah ni perasan yang kakak ipar dia pada masa tu
Senyap je. Abang Syah ni pula ada dekat tingkat bawah tengah bersembang macam itulah. Dan kakak ipar Syah ni naik ke tingkat atas sorang-sorang. Dia naik, dia jalan straight je, terus masuk ke dalam bilik dia. Tak tegur pun dia orang semua yang ada dekat tingkat atas tu. Jadi Syah fikir, mungkin kakak ipar dia ni penat sangat tak? Yelah, nak solat asar dulu, lepas tu nak rehat kan. Dan malam tu lepas maghrib, dia orang ni lepak lagi dekat tingkat atas sana, sambil-sambil main monopoli. Sambung main monopoli. Dalam masa yang sama, Syah ni perasan lagi tau, yang kakak ipar dia tak keluar bilik pun. Sejak daripada asar tu dia masuk bilik, sampai dah lepas maghrib ni, kakak iparnya tetap juga tak keluar bilik. Yang dia nampak abang dia je, yang kejap keluar bilik, kejap masuk bilik macam tu kan. Dah tu abangnya pun tegur lah dia yang ada kat ruang tamu tu. Cuma dia tak tanyalah kakak iparnya mana. Dia tak tanya benda tu sebab dia fikir mungkin penat ke apa kan. Dan sebenarnya Syah ni sendiri macam pelik, sebab akak ipar ni bukan jenis orang yang suka menyendiri macam tu tau. Jarang lah dia nak berkurung macam tu je. Lagi-lagi dengan keluarga belah suami dia. Tiba-tiba tengah syok dia orang ni semua main monopoli tadi, sepupu dia yang darjah 6, yelah katanya dengan badan sepupu dia ni yang agak gempal, dia orang boleh dengar lah bunyi naik tangganya tu dengan bergas kan, dung 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 dung, dung macam gitu. Dah tu sepupu dia tadi terjah ke arah dia orang, lepas tu cakap macam ni, "Weh, Zul kena rasuk kat bawah." Zul tu sepupunya Syah juga, dan Zul ni pula dia sama umur, sama baya dengan Syah. Dah tu Zul, dia memang daripada kecil lagi dia ada kebolehan untuk nampak benda-benda tu, nampak makhluk halus. Sebab katanya masa kecil tu dia pernah kena demam panas, dan sejak daripada itulah dia dah boleh nampak makhluk halus. Dah tu dia orang semua yang tengah main monopoli tadi terus tinggal game dia orang tu, berlari ke bawah untuk tengok apa yang berlaku. Masa ni abang dia dekat dalam bilik tau, dengan akak iparnya lah. Masa diorang ni semua kecoh-kecoh dekat bawah dengan si Zul ni yang tak sedarkan diri, abang dia tak keluar pun daripada bilik. Dan diorang semua pun tak terfikir untuk pergi ketuk pintu bilik abang dia. Jadi masa tu diorang satu geng ni turun ke tangga tadi, tapi diorang berdiri dekat atas tangga je tau. Diorang tak turun sampai ke bawah. Diorang berdiri dekat atas tangga sana sambil-sambil tengok ke arah Zul ni, apa yang berlaku, macam ngintai-ngintai gitulah. Masa tu diorang nampak Zul ni tengah bersilat seorang diri. So diorang tengok keadaan Zul macam gitu, takut lah kan. Jadi masa tu mak dengan ayah Zul ni tanya kepada Zul, "Siapa engkau?" Tapi Zul ni tak jawab. Dia cuma tunjuk je ke arah tangga tau. Kebetulan kan dekat tangga tu tadi diorang ni semua satu geng ni duduk atas tangga. Lagilah gelabah diorang kan. Dah kenapa nak tunjuk dekat arah tangga ni? Dah tu tak semena-mena si Zul tadi berlari ke arah tangga. Dah yang lain semua pun suruhlah diorang satu geng ni turun daripada tangga tu, takut nanti si Zul nanti rempuh pula diorang ni. Masa Zul ni berlari ke arah tangga tadi, diorang ni semua perhati je gerak-gerik Zul ni kan. Dia berlari-lari, dia lepas tu dia pergi duduk dekat atas tangga tu tau. Masa tu mata Zul ni tertutup tau. Dia tutup mata dia sambil-sambil dia bacakan sesuatu. Dah lepas dia baca sesuatu tadi, dia pergi hembus-hembus dekat tangga tu. Katanya dia hembus tu macam agak 4 penjuru lah, macam seluruh penjuru tangga tu dia hembus. Dan kebetulan pula bilik abangnya Syah ni yang baru berkahwin tadi kan, betul-betul ada berhadapan dengan tangga tu. Dan tiba-tiba matanya Zul ni terbuka dan dia pandang ke arah pintu bilik abang Syah. Lepas tu dia arahkan mak Syah ni supaya pergi buka pintu bilik tu. Suara Zul pada masa tu tegas tau, sangat tegas. Dia suruh maknya Syah ni buka pintu tu. Dah tu mak Syah tadi tak fikir panjang, dia terus pergi ke arah bilik abangnya Syah. Dah tu ketuk pintu bilik tu. Abang Syah tadi pun buka pintu bilik kan. Dan masa tu nampaklah air muka abang dia ni macam bela-bela. Dalam masa yang sama juga, dia orang ni nampak akak ipar Syah tadi, dia ada terbaring je dekat atas katil. Dah tu abang dia pun cakap lah kan, yang bini dia ni dah tidur daripada asar tadi. Kejut-kejut pun tak bangun juga. Lepas tu abang dia fikir mungkin bini dia ni penat sangat lah kot, biar je lah dia rehat. Dah lepas dah semua orang datang dekat bilik dia, jadi abang dia tadi sekali lagi pergi kejutkan isteri dia. Masa ni pun isteri dia tu tak bangun-bangun tau. Dah maknya Syah dengan saudara mara semua tengok ke arah isterinya abangnya ni. Diorang semua perasan yang keadaan isteri dia tu pucat lesi tau, seolah-olah macam dah tak ada darah dah. Masa itulah diorang macam mengucap panjang. Dan tak semena-mena tiba-tiba je makcik dia pula yang tak sedarkan diri.
Cuma makcik dia ni bukanlah tak sedarkan diri lepas mengamuk-mengamuk macam tu, tak. Tapi seolah-olah macam ada sesuatu yang menguasai diri dia pada masa tu. Jadi makcik dia tadi pergi ke arah kakak ipar dia, dan kakak iparnya pula dalam keadaan sedar tak sedar masa tu. Lepas tu makcik dia sandarkan akak iparnya dekat birai katil. Dah tu dia tengok peha kakak ipar Syah ni lebam, seolah-olah macam dah kena gigit ke apa kan. Yelah, orang kata dah ada benda yang mengisap darahnya. Masa tu juga makcik dia cakap macam ni, ada benda bercampur dalam badan dia ni. Lepas tu makcik dia tadi pun cuba ubatkan akak iparnya. Tapi bukan makcik dia betul yang ubatkan tau. Sebab makcik dia sekarang ni dah ada sesuatu yang masuk ke dalam badan makcik dia tu kan. Lepas tu menguasai makcik dia, kontrol makcik dia. Benda tu lah yang tengah mengubat kakak ipar dia ni. Tak lama lepas tu, 2 orang sepupu dia pula yang tak sedarkan diri kena rasuk juga. Ada seorang sepupunya tu, dia menggelepar-gelepar tau, seseolah macam dalam keadaan kesakitan. Katanya dah macam ikan yang ada dekat atas darat dah tak cukup oksigen. Yang seorang lagi lelaki, dia tengah menangis-nangis dekat satu penjuru tu. Memang kecoh sangat pada masa tu. Dan diorang berdua ni macam saling bergaduh antara satu sama lain tau. Dengan si Zul tadi masih lagi tak sedarkan diri. Lepas tu Zul cakap ada budak yang jaga dekat depan pintu bilik abang dia. Sebab itulah masa diorang ni semua nak pasang pintu bilik tu, tak muat, tak boleh nak pasang. Keadaan masa tu dah huru-hara, dah haru biru dah katanya. Dan tiba-tiba je sepupu dia yang bergelepar tadi pergi ke arah kakak ipar dia. Kakak iparnya pula pada masa tu dah dalam keadaan tak bermaya dah. Macam dah tak ada tenaga langsung dah. Dah tu sepupunya tadi pergi rauk muka kakak iparnya. Lepas tu dia cakap, aku benci kau, aku benci kau. Dan sekali lagi dia pergi rauk muka kakak ipar Syah ni. Kenapa dia buat macam tu? Entahlah. Macam questionable juga kat situ kan. Kenapa nak pergi rauk muka orang tu? Dan tiba-tiba je abangnya tadi bangun pergi cari parang tau. Sebab katanya dia nak pergi sembelih orang yang dah buat bini dia macam ni. Dan dia tahu, dia kenal siapa orang tu. Cuma nasib baiklah abang dia tadi sempat dihalang. Dan Alhamdulillah keadaan pun makin terkawal. Jadi lepas keadaan semua dah terkawal, yang dah dirasuk tadi pun semuanya dah pulih, dan diorang dalam keadaan lemah, kepenatan macam tu kan. Jadi pada masa tu diorang semua berkumpul dekat tingkat bawah. Kakak iparnya pula masih lagi 50-50 masa tu, dalam sedar tak sedar. Kebetulan ada seorang pakcik dia ni pandai berubat. Jadi pakcik dia ni duduk dalam 100 meter daripada kakaknya, dan pakcik dia ni tanyakan sesuatu tau. Pakciknya balinglah dia hitam ke arah kakak ipar dia. Lepas tu dia tanya. Tapi pertanyaan pakcik dia ni tak dijawab pun oleh kakak ipar dia. Dan akak ipar dia cuma gelak je masa tu. Dah tu dia pandang tajam je ke arah pakciknya Syah ni. Pakciknya pun tanyalah kan, kenapa kau pandang aku? Akak ipar Syah ni cuma gelak je. Abang Syah tadi pula dia ada dekat belakang bini dia. So masa bini dia tengah gelak tu, abang dia tepuk belakang bini dia tau. Lepas tu akak ipar Syah terus diam. Lepas tu makcik dia tadi yang masih lagi dalam keadaan kerasukan, dia pergi pegang kepala kakak ipar Syah ni dan dia baca-bacakan sesuatu. Sambil-sambil tu pakcik dia tadi yang ada 100 meter daripada kakak ipar dia ni tolong juga untuk keluarkan benda yang ada dekat dalam badan kakak ipar Syah. Katanya lama jugalah nak boleh keluarkan benda yang ada tu. Sebab yelah daripada lepas maghrib diorang dah start dah huru-hara semua kan, sampaikan dalam pukul 11 lebih barulah selesai. Dah tu pakcik dia cakap ada orang tanam sesuatu dekat depan banglo dia orang. Tujuannya memang dia nak menyakitkan kakak ipar dia orang ni, yang ialah anggota baru dalam keluarga ni kan. Sebab apa? Sebab cemburu. Cemburu dengan keluarga ni. Tapi yang kenanya orang baru, kakak ipar dia. Katanya malam tu diorang langsung tak tidur sebab diorang banyak sangat kerja nak kena buat. Dan pelik lah, macam mana diorang boleh tak sedar ada orang tanam sesuatu dekat depan rumah diorang. Lepas tu pakcik cakap sebenarnya ada benda lain juga yang follow akak ipar dia ni. Dan benda tu ikut akak ipar dia ni masa diorang semua pergi photoshoot.
tahu je lah dia orang pergi photoshoot tu dekat mana. Ya kan dekat rumah husang tu yang dah lama orang tinggal, yang rumahnya buruk tu. Mestilah ada benda yang tinggal dekat situ kan. Pula tu dia orang pergi petang-petang. Okey, tambah parahnya lagi, dekat dalam badan akak ipar dia ni ada saka daripada Jawa juga. Dah tu pakcik ni cakap dia tak boleh nak keluarkan saka daripada Jawa ni sebab saka tu kuat sangat. Tapi dia boleh pulihkan kes yang orang hantar sihir tu dengan yang follow tadi, yang mengikut akaknya tadi. Lama jugalah proses pemulihan yang akak ipar dia ni nak kena lalui. Dan katanya alhamdulillah makin kesini ni keadaan akak ipar dia pun makin okey. Dan akak iparnya sendiri pun bahagia je dengan abang dia. The end. Rasanya saya cakap macam kisah ni macam panjang, tapi bila dah cerita ni, bila dah habis, the end dah, rasa macam pendek pula kan. Jadi itulah, sampai sini je lah dulu kisah untuk kali ni. So macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.